Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kami akan membentangkan berkaitan dengan laporan dakwah non-Muslim. Pertama sekali, saya Nur Izzati Izlin binti Ismail, 19 BE 02134. Saya akan menjelaskan serba sedikit berkaitan dengan dakwah. Okay, dakwah ni dari segi bahasa dia berasal daripada kata Arab, iaitu da'a yad'u dakwatan, yang membawa maksud menyeru, mengajak ataupun menjemput. Jadi manakala maksud dakwah dari segi istilah ialah mendorong manusia agar berbuat kebajikan dan petunjuk, menyeru mereka berbuat yang makruf dan mencegah mereka daripada melakukan perbuatan mungkar agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi dalam kata lain ni, dakwah ni adalah kita mengajak umat manusia ni dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Jadi dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ayat 125 yang bermaksud, serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Okey, menurut Jumaah Amin Abdul Aziz, dia mengatakan dakwah Islamiah ni adalah risalah terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu dari Allah dalam bentuk kitab yang tidak ada kebatilan di dalamnya. Selain itu, Dr. Rauf Shalabi, dia juga mengatakan dakwah Islamiah ni adalah satu gerakan yang membawa atau mengubah manusia daripada keadaan kekufuran kepada keadaan keimanan, daripada keadaan kegelapan kepada keadaan cahaya dan daripada keadaan sempit kepada keadaan lapang di dunia dan di akhirat. Jadi dekat Malaysia ni, peningkatan saudara baru memeluk Islam ni menunjukkan peningkatan yang sangat baik. Mengikut statistik semenjak tahun 2000 hingga 2009, jumlah saudara baru yang memeluk Islam di Malaysia ialah seramai 76,663 orang. Masya Allah. Jadi antara persatuan yang bertanggungjawab dalam menyampaikan dakwah kepada non-Muslim, antaranya ialah Jabatan Agama Islam di setiap negeri, Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia, PERKIM, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, YADIM dan banyak lagi. Seterusnya saya akan meneruskan pembentangan untuk responden yang pertama. Okey, untuk responden pertama kami menemu ramah melalui Google Meet, aplikasi Google Meet yang bernama Ong Ni Ning. Latar belakang sedikit diberi adalah umurnya adalah 23 tahun, berbangsa Cina, agama adalah agama Buddha, tempat tinggal di Klang, Selangor. Pendidikan tertinggi ialah ijazah sarjana muda kejuruteraan kimia di Xiamen University Malaysia, Sepang. Baiklah, seterusnya pandangan responden terhadap agama Islam di Malaysia dan penganutnya. Okey, pada pendapat responden sendiri, dia menyatakan bahawa agama Islam merupakan agama rasmi di Malaysia yang terdiri daripada orang Melayu, Cina dan juga India. Responden juga menyatakan bahawa orang Islam perlu menunaikan solat 5 waktu dan memakai tudung, seterusnya menutup aurat bagi orang perempuan dan perlu pergi ke surau. Okey. Seterusnya, responden penerimaan responden tentang dakwah memberitahu bahawasanya dia tidak menerima untuk memeluk Islam. Jadi alasan yang diberi adalah beliau tidak menunaikan sembahyang dalam agamanya. Maka disebabkan itu beliau tidak menerima untuk masuk agama Islam kerana dalam Islam kita ada solat, kewajipan solat, menunaikan solat iaitu 5 waktu sehari semalam. Saya Rabiatul Adawi Jamaah Ali, 19BE 02159. Saya akan membentangkan berkaitan dengan responden yang kedua yang telah pun kami berhubung melalui aplikasi WhatsApp. Nama responden kami Alison Doi Yiching. Beliau berumur 23 tahun, berbangsa Cina, agama beliau ialah agama Kristian, tempat tinggal beliau ialah di Kelang, Selangor. Pelajaran tertinggi beliau ijazah sarjana muda pendidikan awal kanak-kanak Universiti Tunku Abdul Rahman. Beliau telah memberikan pandangan terhadap agama Islam di Malaysia dan penganutnya. Pandangan beliau ialah agama Islam ini merupakan agama yang sangat indah kerana mempunyai sifat yang suka tolong menolong antara satu sama lain. Dan beliau juga telah pun menceritakan pengalaman beliau sendiri yang banyak bertemu dengan rakan-rakan dan juga guru-guru Islam yang mempunyai sifat yang sangat baik dan sangat penyayang sejak beliau di bangku sekolah lagi, iaitu sekolah kebangsaan.
Bila kami menyampaikan dakwah kepada beliau untuk menganuti agama Islam, namun beliau telah menolak atas sebab-sebab yang tertentu. Antara sebab-sebab yang beliau berikan ialah agama Kristian ini telah pun melahirkan diri beliau yang sekarang, dan beliau sangat bersyukur dilahirkan dalam agama Kristian kerana banyak memberikan impak kepada diri beliau. Antara impak-impak yang beliau terima ialah sikap menghormati, sikap bertanggungjawab yang telah dipraktikkan dalam hidup beliau semenjak beliau masih kecil sehingga beliau meningkat dewasa. Dan disebabkan sikap-sikap menghormati dan sikap bertanggungjawab ini dah lahir dalam diri beliau, beliau sangat bersyukur, dan disebabkan itu juga beliau menjadi seorang yang sangat rendah diri, dan beliau percaya bahawa setiap agama ini mendidik setiap individu itu menjadi orang yang sangat bertanggungjawab dan saling menghormati. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Atira binti Muhammad Amin, nombor matrik 19BE 02163. Okey, apa yang dapat saya simpulkan daripada tugasan dakwah ini ialah kami dapat pengalaman yang baru dalam menyampaikan dakwah kepada non-Muslim. Kami juga dapat kenalan baru yang berlainan agama. Seterusnya kami juga dapat berkongsi ilmu mengenai Islam dan juga dapat mengenali agama serta budaya mereka. Okey, antara cabaran dalam melaksanakan tugas ini ialah kami perlu mempersiapkan diri dari segi persediaan ilmu dan teknik-teknik berdakwah serta mengetahui latar belakang mad'u dan tahap pemikirannya. Jadi ini penting supaya mereka ini dapat menerima apa yang ingin kami sampaikan. Okey, akhir sekali yang paling penting kita mestilah menunjukkan contoh tauladan yang baik kepada non-Muslim supaya mudah bagi mereka untuk mendekati Islam dan tidak memberi tanggapan yang salah terhadap ajaran Islam itu sendiri. Ini kerana dakwah bukan hanya melalui percakapan, tetapi dakwah juga boleh disampaikan melalui contoh tauladan seperti mana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya di sini kami ada sediakan sedikit rakaman yang kami telah jalankan bersama dengan saudari Ning. Okey. Yang ketiga ni ialah berpuasa pada bulan Ramadan. Kalau orang Islam ni dia mesti berpuasa pada bulan Ramadan. Setiap setahun sekali je. Jadi satu bulan tu setiap orang Islam tu setahun ada satu bulan untuk dia berpuasa, mesti semua orang puasa. Kecuali ada orang yang tak boleh puasa, dia ada cara lain lah untuk mereka ganti. Kemudian puasa ni, maksud puasa ni kalau Ning nak tahu, puasa ni maksudnya kena tahan diri ya daripada makan dan minum daripada terbitnya matahari sampai terbenam matahari. Dan terbenam matahari baru boleh kita buka puasa tu, kita makan. Kalau dan dalam puasa tu juga setiap orang Islam tu dia mesti jaga dia punya nafsu. Ning tahu nafsu tu apa? Okey, baik, seterusnya di sini saya sediakan juga kami sediakan juga lampiran untuk responden yang kedua, iaitu melalui aplikasi WhatsApp. Baiklah, ini saja daripada kami. Sekian, terima kasih.